Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wan Alwi Detail Wizard, page Nadi Duit, di page Pakis Rusia Anthony Serbahat. InsyaAllah kita akan berbicara lagi berkaitan dengan strategi analisis pemasaran. Kali ini kita masuk dalam bahagian strategi analisis pemasaran kompetitif. Bagaimana kita bersaing dalam dunia persaingan dan juga persaingan kita melalui pemasaran dan juga melalui penghasilan produk-produk yang berkualiti. Jadi kita akan bincang lebih detail. Dalam strategi analisis pemasaran kompetitif ataupun kompetitif marketing ini, penulis buku, memang buku ini pada kebal, kebanyakannya dalam strategi ini mereka banyak bercerita tentang berkaitan dengan ada masukkan unsur matematik, correlation dan sebagainya, dan perkara itu mungkin tidaklah sesuai untuk syarikat ataupun bisnes kecil, dan mungkin sesuai untuk bisnes besar yang ada perusahaan, yang ada ramai pekerja, yang lebih mereka fokus kepada pekerja-pekerja yang boleh membuat satu research, satu penyelidikan, satu pengiraan sama ada persaingan mereka ini berada pada track yang betul ataupun persaingan mereka perlu diperbaiki. Itu biasanya berlaku pada syarikat-syarikat yang besar lah. Tapi bagi kita yang berada dalam dunia pemasaran bisnes kecil, mungkin kita boleh ambil beberapa idea yang boleh kita terapkan dalam kita membesarkan, mengembangkan bisnes kita. So, dalam permulaan, apakah yang mereka katakan dalam strategi analisis pemasaran kompetitif ini? Penulis menyatakan bahawa setiap daripada kita, apabila kita buat bisnes, tentulah kita mempunyai strategi yang untuk kita fokus. Kalau kita nak bersaing, tentulah kita mahu bersaing untuk berjaya, bukan bersaing untuk gagal. Sebab itu dia kata dalam gabungan strategi-strategi yang biasa digunakan oleh syarikat-syarikat yang besar adalah apabila mereka bersaing, mereka mencuba sedaya upaya mereka untuk meningkatkan nilai produk dan servis yang mereka ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, syarikat-syarikat besar ni dia akan bangunkan brand. Syarikat-syarikat besar dia akan bangunkan brand. Dan yang ketiganya adalah mereka sedaya upaya untuk mencipta permintaan, demand, kerana permintaan dan demand ini kita kena cipta juga. Kita tidak boleh mengharapkan pada orang nak kenal kita. Kita perlu mencari pelanggan dan mencipta demand yang mana kita boleh memberikan keinginan untuk pelanggan membeli produk dan servis yang kita tawarkan. Yang keempatnya adalah setelah mereka mencipta permintaan, demand, mereka juga akan mencipta jualan supaya nanti orang bukan saja nak pada produk tapi akhirnya orang akan membeli, dan seterusnya. Yang keempat. Yang kelima adalah membentuk persepsi pasaran. Banyak dalam dunia sekarang adalah kita membentuk persepsi pasaran ini dengan membagikan berbagai informasi yang kita memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang keenamnya adalah akan masuk konsep perluaskan pasaran. Maknanya pasaran bukan sahaja di sekitar kita akan kembangkan bergantung kepada produk atau servis yang kita laksanakan, supaya kita semakin berkembangnya pasaran kita, semakin banyaknya produk kita atau servis kita digunakan oleh orang lain, maka semakin banyaklah jualan yang dibuat dan menambahkan profit sebagai fokus utama bagi orang yang buat bisnes. Yang ketujuhnya adalah membina hubungan dengan pelanggan. Seperti yang kita belajar sebelum ini tentang strategi kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, strategi brand, semuanya akan pergi kepada yang terakhir, iaitu hubungan dengan pelanggan. Sebenarnya apabila pelanggan membina hubungan yang bagus dengan kita, secara tidaknya pelanggan akan terus membeli, membuat repeat sale, kerana pelanggan tahu itulah produk ataupun servis yang sentiasa memberikan kepuasan pada mereka. Itu dari sudut strategi yang biasa digunakan oleh syarikat-syarikat yang besar.